Homo sapiens 46. Jadi daripada sini kita nampak kromosom tu berbeza. Tapi macam saya nak cerita balik, sekalipun contoh kita ambil hidupan ni, kromosom dia 46 dan manusia 46. Jadi hidupan ni manusia ke? Tak juga. Sebab struktur kromosom dalam hidupan ni berbeza dengan manusia. Sebab tu kalau macam tengok, tak silap saya ada pokok pisang ke lalat, jumlah kromosom dia lagi tinggi daripada manusia, 100 lebih. Jadi nak kata mereka ni lagi evolve daripada manusia ke? Tak. Mereka dalam dunia apa taksonomi lagi rendah daripada kita. Jadi kromosom ni lebih kepada maklumat DNA apa yang mereka ada, itu saja. Tapi kalau nak cakap pasal apa, sebab berbelit pula saya cerita. Nak cakap pasal apa homo ni dia orang ada berbeza kromosom dengan kita, yang tu saya tak berani nak cakap. Sebab kita tak ada apa preserve fosil for this homo. Kecuali yang homo apa sapien. Alright. Betul. Bila ada cakap pasal perubahan fizikal dari homo ke satu homo. Aiman, suara kau tak berapa jelas. Bila saudara ada cakap pasal perubahan satu homo ke satu homo yang lain, saya ada satu soalan untuk saudara Zamir. Adakah kepelbagaian manusia yang berbeza contoh di Eropah bangsa Cina kebiasaannya matanya sepet dan orang yang tanah tinggi tu hidungnya mancung dan orang ada yang sebatang hidungnya pesek dan sebagainya. Adakah ia terjadi disebabkan evolusi ke ataupun bagaimana? Saudara Zamir. Saya rasa ni Amar. Suruh Amar jawab lah. Okey, Amar. Okeylah, saya cerita. Okey, kenapa mata orang Cina sepet? Kenapa mata Mak Saleh ada biru, rambut perang? Jadi jawapan di sini ya, evolusi. Sebab adaptasi manusia pada iklim yang berbeza. Contoh kita ambil kes mata biru, fenotype mata biru, rambut perang. Evolusi mata biru ni, mutasi. Kita kena, sebelum nak cerita pasal evolusi, kita cerita pasal mutasi tau. Mutasi ni, dia tak semestinya buruk. Ada mutasi yang baik, ada mutasi yang buruk. Dan ada juga mutasi yang tak ada kesan apa-apa. Contoh mutasi yang buruk, kanser. Sebab kanser tu hasil mutasi DNA dalam badan kita yang akhirnya menyebabkan penyakit. Itu yang buruk. Kalau yang baik, macam contoh kita ambil contoh orang bajau laut. Mereka ni lahir paru-paru dengan limpa besar. Sebab mereka ni dah beribu tahun hidup menyelam dalam laut. Menyelam apa buru ikan apa semua. Jadi mereka punya paling cikai 7 minit tu benda paling cikai. Diorang boleh tahan nafas dalam laut. Padahal kita 5 minit dah mati orang biasa. Pasal mata biru ni asalnya evolusi dekat sekitar Laut Hitam. Dekat sekitar situlah. Tapi kenapa sekarang ni Laut Hitam tu dekat kawasan Azerbaijan apa semua tu lah. Tapi kenapa sekarang ni mutasi mata biru ni melata dekat kawasan Skandinavia. Sebab situ kawasan kurang cahaya matahari. Jadi, kenapa mata biru kan? Okay, kita akan cerita kenapa manusia warna kulit kita, warna mata kita ada kaitan dengan melanin. Saya tak pasti saya rasa mata tak ada kaitan dengan melanin. Tapi kulit ada kaitan dengan mata melanin. Jadi, melanin fungsi dia untuk tapis kulit kita, sel kulit kita daripada kanser sebab diserap cahaya matahari. Tapi bila kita pergi Skandinavia, cahaya matahari tak banyak. Jadi tak ada keperluan bagi manusia untuk menghasilkan melanin. Dan juga warna putih ni dia boleh pantul balik haba. Sebab tak silap sebab haba betul kan Zamir? Warna gelap serap haba. Warna putih pantul haba. Ini yang dalam yang kita belajar waktu sekolah rendah lah. Jadi dekat sekitar Skandinavia, betul kan? Okey. Di sekitar Skandinavia, tempatnya sejuk. Jadi kalau mereka berkulit hitam, mata pun hitam, mereka akan memang cepat sejuk lah. Jadi apa yang berlaku? Kulit mereka putih.
dan mata mereka biru. Benda ni berkait. Dan sebabkan kulit mereka putih, mata biru, rambut pun perang. Sebab rambut hitam tak ada function untuk kawasan sejuk. Jadi walaupun benda ni asalnya mutasi dekat sekitar Azerbaijan yang tak adalah sejuk mana, macam Mediterranean saja, dekat Laut Hitam tu, benda ni akhirnya kemudian diekspreskan secara besar-besaran kat kawasan Skandinavia sebab tempat tu sejuk. Macam China pun, ni kes menarik tau. China tu sebenarnya evolusi mata orang Cina, mata mereka berevolusi menjadi sepet sebab sejuk. Mungkin pelik apa kaitan mata sepet yang sejuk kan. Okay, kalau contoh kita tengok ais kan. Ais ni macam warna putih. Bila warna putih ni, cahaya boleh pantul balik ke mata kita dan menyebabkan silau dan ada juga buta. Sebab tu kalau kita pergi kawasan macam padang pasir ataupun kawasan kawasan gurun lah, padang pasir dan juga kawasan Antartika, mereka ada cermin mata khas untuk tapis cahaya matahari sebab takut cahaya tu pantul butakan mata. Jadi disebabkan itu, mata orang Cina ni sepet dan juga dalam bentuk badam. Tapi ini hipotesis lah sebab tak ada kajian yang macam konklusif lagi. Cuma hipotesis. Tapi benda ni macam berkait jugalah pasal evolusi. Sama juga macam orang Austronesia. Macam orang kita kan kulit kita sama matang sebab kita duduk kawasan Khatulistiwa. Jadi kita perlukan kulit yang lagi gelap lah untuk pantul untuk serap bukan untuk tapis cahaya matahari yang boleh buat jadi kanser dan sebagainya. Itu je lah. Terima kasih. Mungkin Zamir boleh jawab soalan ni. Selain daripada faktor alam, adakah faktor teknologi juga menyumbang kepada perbezaan dan kepelbagaian jenis-jenis manusia dekat dunia ni? Zamir? Hello? Okey. Apa tadi soalan dia? Selain daripada faktor alam yang diterangkan oleh Amar tadi, berkaitan kalau manusia ni dia duduk di sini macam ni kulit dia, macam ni rupa dia kan. Jadi selain daripada faktor alam tu, mungkin ada tak faktor teknologi yang mungkin memberi kesan kepada kepelbagaian manusia dekat atas bumi? Yelah, mungkin ada daripada sudut-sudut. Okey. Soalan ni menarik lah sebab Homo erectus adalah contoh yang baik lah sebab diorang ni muncul, maksudnya kan, diorang muncul lebih kurang 2 point, sekejap saya tengok balik. Diorang muncul bila tak ingat lah. Okey, Homo erectus muncul, diorang dah tak pasti muncul bila, tapi diorang dah hidup 1.9 juta tahun. Tapi diorang ni, diorang dapat mencipta api ataupun dapat menghasilkan api agak, tak adalah agak lewat, tapi diorang dah wujud dulu dan diorang dah wujud lama sebelum diorang dapat hasilkan api. So sebelum diorang wujud tu, diorang tak dapat hasilkan api lah. So diorang tak ada api untuk sebagai diorang punya arsenal. Lepas tu lebih kurang beratus ribu tahun kemudian baru diorang dapat hasilkan api, dan perkara ini telah mengubah diorang punya fizikal dengan diet diorang. Okey, sebab bila diorang punya perut, okey, gut lah dia punya perut dia. Perut Homo erectus ni sebelum kemunculan api tu, diorang punya perut dia lain tau, tapi lepas kemunculan api tu diorang punya perut lain. Lain tu sebab apa tau? Sebelum kemunculan api, diorang makan benda yang mentah. So diorang punya perut ni boleh menghadam benda yang mentah. Tapi selepas kemunculan api, diorang punya perut tu berevolusi jadi supaya diorang tak payah dah nak apa orang kata, nak hadam benda yang mentah, daging yang mentah. So diorang cuma disesuaikan dengan makan benda yang dah dimasak. Okey. So ini contoh primitif lah ataupun contoh prasejarah yang mana teknologi itu telah mengubah kita punya fizikal. Sama juga macam penggunaan senjata. So penggunaan senjata membuatkan diorang punya tangan diorang tu pun dah tak begitu kuat lah sebab diorang dah ada senjata kan. Okey. In the future, ini apa yang saintis ramalkan. Okey, pada masa hadapan,
kita akan banyak bergantung sepenuhnya dengan teknologi. Okey. So penggantungan yang tinggi kepada teknologi akan menyebabkan okey, antaranya kan contohnya macam cermin mata. Cermin mata ni pun sebenarnya teknologi juga, teknologi yang buatkan apa, orang yang rabun boleh melihat dengan lebih baik lah. Kemudian kalau macam teknologi CRISPR ke apa, CRISPR yang ubah genetik tu, edit genetik tu adalah salah satu teknologi yang yalah, itu memang dia mengubah genetik kita. Dan benda ni sebenarnya antara satu prediction saintis adalah bila munculnya pengubahan genetik ni, dia akan menyebabkan manusia ni dia jadi tak variation dia akan jadi makin rendah tau. Okey, contohnya macam setiap bayi yang lahir ni kita pastikan dia ada perlindungan kepada sakit sekian-sekian. Okey, kalau kita buat satu contohnya setengah spesies manusia, dia lahirkan genetik dia, kerajaan dia tetapkan okey, kita nak pastikan bayi ni genetik dia macam ni. Okey, sebab teknologi ni kan, teknologi genetik ni kita tetapkan okey, bayi ni dia punya genetik dia macam ni, kita nak satu populasi genetik dia macam ni. Bila satu populasi tertentu, misalnya 100 kilometer persegi ke 300,000 kilometer persegi ke, yang mana dia punya bayi dia mempunyai genetik yang sama, dan hal itu akan menyebabkan manusia dalam populasi tersebut akan mudah terima penyakit asing yang tak ada dalam genetik tersebut. Benda itu bagi disadvantage lah kepada manusia, populasi manusia tersebut. Sebab apa? Sebab kita dah tak ada variation genetik. Okey. Sebab itulah bila kita ada variation genetik, kita punya genetik lagi kuat lah berbanding kita genetik kita sama je kan, dengan contoh kita kahwin Melayu dengan Melayu ke. So genetik yang ada pool dia tu sama lebih kurang. Tapi kalau kita kahwin dengan orang lain, dengan bangsa lain, kita boleh berkongsi genetik dengan dia punya generasi dia lah. Itu antara satu contoh. Kemudian in the future kita akan ada ini apa yang diusulkan, saya pinjamlah idea daripada Yuval Noah Harari. Tu Harari cakap in the future kita ni cuma ada dua spesies saja, dua kelas. Satu spesies yang tidak berguna, satu spesies manusia dewa. Okey. Spesies yang tak berguna ni adalah spesies yang dikelaskan sebagai orang yang hanya boleh buat low skill je. Okey, maksud low skill ni macam repetitive punya skill lah. Contohnya you menaik ke, ataupun sesuatu yang AI boleh ambil kerja tu. Okey. Dan lagi satu spesies adalah spesies yang mana manusia dah berintegrasi dengan teknologi. Okey, integrasi dengan teknologi antara contoh yang paling saya sukalah, antaranya mata kita ni, kita dah dapat implant, kita dapat zoom. Betul tak? Okey, bila kita implant satu chip, bukan chip lah, satu peranti ataupun satu kanta smart contact lens, yang mana orang rabun ataupun orang yang normal dia dapat zoom mata dia sendiri. Okey, macam mana kita dapat zoom handphone kita guna kamera kan, kita dapat zoom. Ni mata kita sendiri, kita dapat zoom. Okey, itu antara integration dia lah, antara integration kita dengan teknologi. Lepas tu ada orang yang dapat berlari laju macam kereta. Okey. Maksudnya sebab dia punya kaki dia tu, biasa tengok dekat orang yang kaki dia dah patah lah, kaki dia dah tak ada kaki, dah kodong. So dia pasang kaki bionik yang mana dia dapat lari lebih laju daripada, bukan lebih laju daripada kereta, dapat lari laju sama laju dengan kereta lah. Sesuatu yang manusia biasa tak dapat buat. Apa sahaja gambaran, contohnya kalau kita biasa kenal dengan dewa-dewa kan, dewa-dewa yang boleh terbang, dewa-dewa yang dapat lari laju, dewa-dewa yang dapat ada super hearing, ada super vision. So benda tu semua dapat direalisasikan dengan kemajuan teknologi yang menyebabkan berlakunya perubahan yang besar keadaan diri manusia. Saya tak tahu daripada segi evolusi adakah ini dianggap sebagai evolusi, tapi daripada sudut teknologinya, daripada sudut transhumanismnya, manusia bila dah berintegrasi dengan teknologi, kita nampak dia dah berevolusi jadi benda lain. Okey, sebab dia tu dah jadi sebab teknologi, dia punya teknologi tu bila dah melekat pada diri kita, dia dah jadi sebahagian pada diri kita. Okey. Contohnya manusia dapat lari-lari sama macam kereta, manusia dapat terbang, manusia dapat
zoom, dapat zoom in, dapat zoom out. Lepas tu mereka manusia dapat tengok warna yang di luar apa orang kata, warna yang okey sekarang ni manusia ni dia ada warna yang dia tak dapat tengok, okey, tapi ada teknologi yang boleh membuatkan manusia dapat tengok warna yang dia boleh tengok. Itu antaranya lah. So basically yes, manusia ni dia teknologi akan mengubah diri dia lah. Cumanya yang saya tak pasti adalah okey, contohnya Homo erectus, bila munculnya api, dia orang punya fizikal dia orang berubah sebab dia orang punya cara hidup dan culture dia orang berubah. Tapi saya tak pasti sama ada manusia moden sekarang dengan kemunculan teknologi ni, adakah manusia sekarang dia punya fizikal dia punya sistem tubuh dia berubah kerana ada bantuan macam-macam teknologi. Okey, maksudnya perubahan sistem tubuh yang betul-betul tu lah. Tapi kalau macam kita tampal sana tampal sini teknologi yang integrate tu, itu saya anggap itu berubah lah, tapi saya tak pasti adakah berlaku perubahan yang betul-betul berubah daripada tubuh asal kita. Okey, tapi kalau yang integration dengan teknologi tu kita tahulah memang nampaklah perubahan yang ketara. Okey, itu dia, sorry panjang sangat. Right, terima kasih Zamir. Dan okey, kita dah sembang pasal teknologi, kita dah sembang pasal kita dah sembang pasal teknologi, kita dah sembang pasal bagaimana manusia wujud, dan sekarang ni saya nak tanya kepada Zamir. Bagaimana kalau contoh diorang jumpa apa? Fosil manusia macam Perak Man dan sebagainya kan. Jadi bagaimana mereka menentukan manusia ni daripada spesies apa, dia umur berapa, dia mati umur berapa, dia sakit sebab apa dan sebagainya. Jadi bagaimana kaedah diorang gunakan untuk menentukan keadaan dan fizikal satu fosil manusia tu. Zamir nak tambah sikit kebudayaan sekali. Kebudayaan aku dengar daripada kau punya. Zamir boleh sambung. Okey, dia macam ni manusia ni ataupun alam ni, bumi ni, dia ada bahan radioaktif yang tak berbahaya. Contohnya macam pisang lah. Okey, pisang tu adalah sebenarnya pisang tu yang kita makan tu dia sebenarnya beradioaktif. So radioaktif yang tak bagi danger kepada kita, tak bagi bahayalah pada kita. Dan dekat udara pun, dekat atmosfera kita pun ada juga gas ataupun elemen yang beradioaktif tapi tak berbahaya kepada kita, iaitu antaranya lah karbon 14. Karbon 14 ni dia karbon juga tapi karbon yang tak stabil. Karbon yang stabil adalah karbon 12 dengan karbon 13. Okey, karbon 14 ni dia adalah karbon yang tak stabil sebab jumlah nukleus dia tu lebih besar daripada dia punya binding energy. So bila besar tu jadi tak stabil lah. Bila tak stabil dia akan lepaskan radioaktif. So karbon 14 ni dia sentiasa bukan hinggap lah, maksudnya dia melekat lah, betul lah dia melekat. Sebab dia ada kat sekeliling kita, so dia sentiasa melekat dekat kita punya, dekat tumbuhan, dekat haiwan. So bila contohnya lembu makan rumput, so lembu tu akan makan sekali karbon 14 tu. Okey, so bila kita makan lembu, kita makan sekali lah karbon 14 yang ada pada lembu tu. So basicnya setiap manusia dekat atas muka bumi ni ada 23% karbon 14 daripada berat dia. Okey, contohnya berat saya 68. Okey, 68 23% daripada berat saya tu 23% daripada berat saya tu mengandungi karbon 14 dalam tubuh saya. So daripada saya hidup sampai saya mati, selagi mana saya makan, selagi mana saya minum, selagi mana saya yang penting makanlah, yang penting makan. So selagi mana saya makan, selagi mana saya hidup, karbon 14 dalam tubuh saya tu akan sentiasa replenish. So misalnya bila karbon 14 tu dia dah menurun apa semua, dia akan ada balik. Okey, bila kita dah mati, okey, so manusia tu dia dah tak consume lagi karbon 14 tu. Maksudnya dah tak ada lagi dalam tubuh kita karbon 14 tu. Okey, bila manusia mati, karbon 14 tu akan mereput. Okey, dia akan decay, dalam bahasa Inggeris decay.
So decay ni maksudnya perubahan karbon 14 tu dia jadi nitrogen. Saya tak ingat nitrogen berapa, nitrogen 12 kot. Tak ingat dia punya nitrogen, tapi tukar jadi nitrogen lah. Okey, so karbon 14 nak bertukar kepada nitrogen dia akan mengambil masa sekitar 5,700 tahun. Okey, contohnya bila saya meninggal, karbon 14 penuh dalam diri saya. Okey, lepas tu bila lepas 5,700 tahun, separuh daripada karbon 14 dalam diri saya akan bertukar jadi nitrogen. Okey. Bila saintis temui tubuh saya 5,700 tahun akan datang, dia orang cek-cek, oh, dalam tubuh saya ni ada separuh karbon 14 dalam diri saya. Dia cek dia ada kaedah dia yang disebut sebagai radiokarbon dating. So dia orang cek, oh, dalam diri saya ini cuma ada separuh karbon 14 daripada 23% tu. So bila separuh maksudnya tubuh saya punya fosil ni dah berumur 5,700 tahun. Dia macam tu. Dia setiap elemen, bukan setiap elemen lah, elemen tidak stabil, dia orang ada half life dia. Okey, contohnya karbon 14 akan mengambil masa 5,700 tahun untuk decay menjadi nitrogen. Okey, dia akan tinggal separuh lah. Lepas tu separuh tu dia akan jadi separuh lagi, dia akan jadi 1/4. Okey, lepas tu dia akan separuh lagi, dia akan jadi 1/8. So jadi exponential lah benda tu.